Assalamualaikum dan salam sejahtera MJ Flash 31 Julai bersama saya Nur Ayuni Johari. Berita utama, Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah mengisytiharkan proklamasi darurat di seluruh negeri Sarawak bermula Isnin ini hingga 2 Februari tahun depan. Ini bagi mengelakkan daripada pilihan raya negeri diadakan ketika pandemik COVID-19 masih belum berjaya dibendung. Untuk rekod, Dewan Undangan Negeri Sarawak telah terbubar dengan sendirinya pada 7 Jun lalu dan ini menyebabkan pilihan raya negeri perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh berkenaan. Menurut satu warta yang dikeluarkan 29 Julai lalu di Istana Kuantan Pahang, Seri Paduka Baginda menitahkan darurat di Sarawak berikutan suatu darurat besar yang sedang berlaku. Titah Baginda, keselamatan, kehidupan ekonomi dan ketenteraman awam di dalam persekutuan telah diancam berikutan wabak COVID-19. Justru Baginda menggunakan kuasa di bawah Fasal Kurungan 1 Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan untuk mengeluarkan suatu proklamasi darurat bagi menggantung pilihan raya umum ke Dewan Undangan Negeri untuk menghalang wabak COVID-19 terus merebak jika pilihan raya umum diadakan. Persidangan Dewan Rakyat perlu dilanjutkan bagi membolehkan ahli-ahli Parlimen membahaskan isu pembatalan ordinan darurat. Ahli Parlimen Gua Musang Tengku Razali Tengku Hamzah berkata perkara itu perlu dibahaskan dan diputuskan ahli-ahli Dewan Rakyat kerana Kabinet tidak mempunyai kuasa ke atasnya. Biarlah ahli-ahli Parlimen di Dewan Rakyat, Dewan Negara membincangkannya, membahaskannya. Dan kita akan memutus sama ada patut tak patut dibatalkan. Bukan kuasa Kabinet. Saya rasa ini satu pembohongan besar. Dan rasa tak cerdik kerajaan melakukan perbuatan seumpama ini. Dan saya rasa bukan sahaja Menteri Hal Ehwal Undang-Undang, seluruh Kabinet bawah pimpinan Perdana Menteri sekarang bertanggungjawab tentang hal ini. Maka elok perkara ini dilakukan semula dan patut sidang parlimen yang ada sekarang dilanjutkan, memberi peluang kepada ahli-ahli menyuara pendapat rakyat tentang baik buruk ordinan-ordinan yang ada dipakai sekarang. Jelasnya kenyataan yang dibuat oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Taqiyuddin Hassan 26 Julai lalu yang mengatakan kerajaan telah membatalkan ordinan darurat adalah satu pembohongan dan tidak boleh dimaafkan. Tindakan itu sekaligus menimbulkan kemurkaan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah, ujarnya. Terdahulu Istana Negara dalam satu kenyataan memaklumkan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah menzahirkan rasa amat duka cita dengan kenyataan kerajaan berhubung pembatalan ordinan darurat di Parlimen, walhal perkara itu belum mendapat perkenan Baginda. Mesyuarat khas Dewan Rakyat yang ditangguhkan pada Khamis akan disambung semula jam 10 pagi Isnin ini. Dalam pada itu, Pensyarahkanan Hal Ehwal Dasar Politik Ekonomi dan Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia Dr. Muhammad Shukri Syuib berpendapat Kabinet tidak perlu mendapatkan nasihat daripada Jawatankuasa Khas Bebas Darurat 2021 dalam membuat keputusan untuk membatalkan ordinan darurat yang dilaksanakan berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Jelasnya jawatankuasa itu hanya bersifat ad hoc dalam menasihati urusan berkenaan. Bercakap kepada Bernama, Shukri berkata tugas eksekutif adalah lebih utama daripada jawatan kuasa dan terpulang kepada mereka untuk menggunakan nasihat jawatan kuasa bebas itu atau tidak. Ini kerana jawatan kuasa itu bukanlah penjawatan yang tetap, jadi mereka tidak boleh memaksa orang lain untuk menerima pandangan mereka. Beliau berkata demikian ketika mengulas kenyataan Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin yang menyifatkan pelantikannya dalam jawatan kuasa khas bebas darurat 2021 sebagai sia-sia susulan perkembangan isu pembatalan ordinan darurat. Seorang wanita bergejala yang menghadiri majlis perkahwinan di Bacho, Kelantan pada 18 Julai lalu menjadi punca kepada sebuah kluster komuniti. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memaklumkan seramai 21 individu disahkan positif di bawah kluster yang dikesan sebagai kluster Kampung Haji Saman.
Wanita berusia 34 tahun itu disahkan positif pada 21 Julai lalu hasil saringan individu bergejala. Menurut KKM, setakat ini seramai 37 individu telah disaring. Sementara itu, seorang lagi wanita yang mempunyai sejarah merentas negeri dari Selangor ke Kelantan turut mencetuskan kluster Sungai Durian di Kelantan. Wanita berusia 28 tahun itu disahkan positif hasil saringan kontak rapat dan seramai 21 individu disahkan positif COVID-19 di bawah kluster berkenaan. Di Great Perak pula, aktiviti sosial sempena sambutan perayaan yang dianjurkan di Kampung Padang Kunyit telah menyebabkan 21 individu positif COVID-19. Sehubungan itu, negara telah merekodkan pertambahan 47 kluster baru dan menjadikan jumlah keseluruhannya 3,651 kluster. Polis akan mengambil tindakan terhadap mana-mana pihak yang menganjurkan sebarang perhimpunan dan berhimpun di sekitar ibu negara hari ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Azmi Abu Kasim berkata aktiviti berhimpun adalah dilarang memandangkan negara masih lagi berada dalam tempoh Pelan Pemilihan Negara PPN. Ujarnya tindakan akan diambil sekiranya terdapat pihak yang didapati melanggar prosedur persisten SOP yang ditetapkan ketika pelaksanaan PPN. Beliau berkata demikian susulan tular satu poster mengajak orang ramai turun ke jalanan bagi menunjukkan solidariti rakyat terhadap kerajaan. Perhimpunan keluar dan tanda pagar lawan itu dijadual akan diadakan di Dataran Merdeka pada jam 11 pagi ini. Beliau berkata setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang permohonan daripada mana-mana pihak untuk menganjurkan sebarang perhimpunan. Misteri seorang lelaki bertongkat muncul di pekarangan sebuah rumah di Taman Cengal Jaya, Sungai Petani, Kedah awal pagi Khamis lalu telah dikenapasti oleh pihak polis. Ketua Polis Daerah Kuala Muda SCP Adli Abu Shah mengesahkan suspek adalah kurang waras. Katanya serbuan telah dilakukan ke atas rumah suspek yang didiami bersama isterinya di sebuah taman perumahan berdekatan tengah hari semalam. Ketika serbuan, polis menemui suspek dalam keadaan tidak berpakaian serta berkelakuan tidak normal. Hasil semakan mendapati suspek tidak waras serta mengalami masalah buah pinggang dengan dipasang tiub di bahagian perutnya. Kes diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut. Terdahulu tular di media sosial apabila kelihatan seorang lelaki warga emas menceroboh beberapa kediaman seawal 5 pagi berjaya dirakam televisyen Lita tertutup CCTV salah sebuah rumah di situ. Seterusnya, seorang lelaki yang bekerja sebagai pembantu perubatan ditemui mati seorang diri di dalam rumahnya di Seremban Negeri Sembilan semalam. Ketua Polis Daerah Seremban, Asisten Komisioner Muhammad Syed Ibrahim berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu sekitar jam 11.30 pagi daripada rakan lelakinya yang berkunjung ke rumah berkenaan. Katanya mangsa dikenali sebagai P. Arovadan berusia 30 tahun disahkan meninggal dunia oleh pasukan paramedik yang tiba di lokasi kejadian. Berdasarkan siasatan awal, mangsa dipercayai mempunyai masalah peribadi. Bagaimanapun siasatan lanjut masih dijalankan dan kes disiasat sebagai mati mengejut. Beliau memberitahu mayat lelaki berkenaan telah dihantar ke Hospital Tuanku Jaafar untuk bedah siasat. Sementara itu, abang mangsa P. Kavia Rasam ketika ditemui berkata kali terakhir dia menghubungi adiknya pada Rabu lalu untuk bertanya khabar dan mangsa tidak menunjukkan sebarang masalah atau sakit. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa. Hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.